semua. So hari ni kita nak dyno sebiji motor. Kita nak dyno tune Y15. Motor ni dia spek standard, maksudnya block dia semua still standard, tapi piston dah tukar piston dome lah, high compression sikit. ECU dia Apido. Actually software ni dia sama je dengan Red Leo. Chip dia semua sama, cuma software saja lain. So kalau ada yang tanya ECU Red Leo ni dengan Apido ni sama tak? Sebenarnya dia adalah sama lah, cuma dia rebrand, tapi barang lain semua sama. Jadi jom kita tengok berapa horsepower motor ni dia boleh buat. Benda first sekali yang paling penting sebelum kita nak tune ni, okay, adalah TPS calibration. So TPS ni dia sebenarnya melambangkan throttle kita ni lah, berapa banyak throttle kita pusing. So kita boleh tengok bila kita pusing throttle, TPS ni pun akan naik lah daripada kosong sampailah 100%. Jadi kalau mana-mana user ECU Apido ataupun Red Leo ni, bila beli ECU dapat kabel sekali sebenarnya, dapat kabel dan dapat software. Jadi contohlah kalau dekat rumah kita ada nak adjust timing ataupun timing rendah ke timing tinggi sikit, penting untuk kita calibrate balik TPS ni. Jadi cara untuk calibrate TPS ni senang je. Kita boleh pergi dekat sini, ada TPS tadi, klik sana. Okay, max to minimum more than 3 times. Jadi kita pulas penuh, kita lepas, pulas penuh, kita lepas, then dia akan sukses sendiri. So sekarang ni TPS ni dah memang calibrate balik. So dia tak ada masalah lah. Sebab kalau kita tak calibrate TPS, contoh kita naikkan kita try kita start motor. Okay, nampak ada cursor yang bergerak tu kan? Dia sepatutnya duduk kat bahagian idle. So kalau kata kita dah tinggikan timing kat bawah, so usually dia akan naik tau. Dia akan duduk dekat area 2% ni. Jadi fueling kita boleh nampak dia beza. Okay, 1000 RPM ni dia berbeza 2% dengan time idling. Jadi kalau kata kita naik screw setting kat bawah tu, kita naikkan timing, dia akan duduk dekat sini. So bila minyak lebih, usually timing akan naik lah. Usually timing akan naik. Jadi agak susah sikit untuk kita dapat setting yang betul. Jadi ingat kalau kata kat rumah nak sendiri adjust, TPS tadi ni kena buat dulu. Jangan lupa. Okay, time idling dia AFR dalam 11. Jadi dia punya RPM dia agak rendah. Kalau kita lepas throttle, dia nak mati. Jadi kita akan try untuk leankan dia sikit, dapat dalam 12.5 macam tu. Tengok dia boleh hold tak. Okay, sekarang dia idling dekat 13.2. RPM agak stable dekat 1000 RPM. So tadi kita dah ubah setting dekat sini, area idling ni kita dah kurangkan dia punya minyak. So timing dah boleh start stable lah. Alright, ignition timing dia agak rendah dekat idling ni. So kita akan try naikkan dia jadi 10. Alright, nampaknya RPM dia ada sikit improvement. Jadi stable lah dekat 1200 macam ni. Kalau satu lagi benda yang penting untuk ECU Red Leo ataupun ECU Apido ni, dia ada satu AFR monitor dekat sini. Okay, kolom AFR monitor ni, sebabkan kita dah memang nak dyno tune, kita nak custom tune. So keseluruhan area ni kita akan biarkan dia jadi kosong. Sebabnya kalau tak ada, nanti dia akan ganggu kita punya setting. Dia akan kacau sebab kita akan try guna close loop AFR lah. So kita tak nak benda tu jadi, kita kosongkan terus. Jadi apa saja yang kita set lepas ni, dia tak akan kacau. Okay, so model dyno kita pakai hari ni adalah dyno jack. Dia gunakan retarder. Okay, so apa kebaikan retarder ni compare dengan inertia dyno adalah, contoh bila kita buat satu pole, kalau inertia dia akan ambil masa sikit untuk tayar ni slow down. Tapi beza dengan dyno yang pakai retarder ni, kita tak perlu tunggu untuk mula ni slow down. That means kita boleh full throttle, dan dia akan decelerate dengan cepat. So proses untuk tune ni akan jadi lebih cepat lah. Untuk motor ni memandangkan dia bukan motor jack pun, dengan compression pun tak terlalu tinggi. Jadi
target FD ratio dia dalam 12.7. So kita target 12.7. Mati dulu. Alright. And sekarang kita akan try untuk buat satu pukul lah. Okay, kita boleh stop. Okay, ni result dia after kita dah setting balik AFR. Yang warna hijau tu adalah sebelum kita setting. Alright, dia memang agak berterabur sikit. Dekat sini ni dia agak rich. And then bahagian atas ni dia tak berapa nak cantik lah. Jadi after kita dah set, AFR dapat lurus. And then power improvement kita boleh tengok yang merah ni compare dengan yang hijau. Yang merah ni kita boleh tarik sampai hujung sebab minyak dia dah cantik. Tapi kita belum setting ignition timing lagi. So mari kita tengok after setting ignition timing berapa banyak gain kita dapat. Alright, kita dah habis setting ignition timing dia. Jadi kita boleh tengok kat sini ada 3 line. Yang warna pink ni adalah yang asal 17.4 horsepower. Yang kedua tu bila kita dah setting minyak dia. Yang ketiga ni adalah yang bila dah setting betul-betul lah ignition timing dia kita dah betul kan. Jadi tu boleh tengok ada beza dekat 3 run ni. Bila fueling dah cantik, alright, ada increase power. Tapi hujung RPM ni banyak ni gap ni. Dekat lebih kurang 2 horsepower beza. Dekat 12,500 RPM. Even kita tengok peak horsepower, alright. Peak horsepower ni tak banyak beza sangat. Tapi usable power dia above peak power ni dia lagi gemuk lah. Jadi maksudnya motor ni dia takkan rasa macam termenung bila bawa jauh. Macam tu. Cuma satu masalah motor ni adalah kalau kita tengok ignition timing dia lekat dekat 24 je ni, 24.5 degree. Start daripada 8,500 RPM sampai hujung. That's why hujung dia tu kalau kita tengok power dia dekat RPM atas tak boleh nak maintain sebab compression motor ni terlampau tinggi. Jadi kalau kita tambah timing dekat sini, kita tambah lagi timing, power akan start drop lah dan dia akan start knocking. So maksudnya motor ni tak semestinya kalau compression tinggi tu dia akan dapat lagi power. Memang kalau ikut rule dia, setiap 1 point CR kita akan dapat 4% lah power extra. Tapi semua depends pada octane. Depends pada jenis minyak yang kita pakai. Macam motor ni pakai RON 97. Jadi RON 97 ni dia agak knock limited. So that's why ignition timing tak boleh nak tinggi. Kalau kata cantik, usually dekat RPM 12,000 ni dapatlah dalam 35-36 degree ignition. Tapi yang ni jauh daripada optimum lagi. Tak sampai MBT pun. MBT ni maksudnya dia minimum best timing. So untuk compression ratio kita kena set ikut fueling yang kita nak kan. Maksudnya contoh kalau motor tu untuk pakai atas jalan, jadi compression jangan set tinggi sangat. Mungkin kita boleh dapat 10.5 ataupun 11 compression ratio pun dah cukup bagus. Unless kalau target nak pakai minyak macam E85 racing fuel, compression 11 ke atas, baru keluarlah power dia. Kalau tak ada, motor ni akan knock limited. Alright, so kita dah setting 190% ni. So kita kena set yang 80%, 70%, 60% ni. So ada satu cara mudah. Kita try untuk set 60% ni dulu. Okay, jadi 60%. Jadi ada cara mudah untuk kita buat. Kita boleh copy. Kita copy dulu. Tekan CTRL-C. Okay, and then kita pergi dekat 60% ni. Kita tekan CTRL-V. Jadi kita dah paste Yang ni akan jadi sama macam yang atas ni. Alright. Dekat sini pun sama, kita paste. Ni pun kita paste juga.
And then kita try run dekat 60%. Alright, kita try run dekat 60%. Dekat bahagian RPM pertengahan dan atas. So kita kena adjust dulu. So nampak kat sini 60% dah ada sedikit perubahan. Kita dah kurangkan dia punya injector pulse width. So kita try lagi sekali. Hasil AFR dia lepas kita set memang cantik terus. Jadi kolom 60% tadi ni, alright, kolom 60% ni dah kira selesai. Alright, so bila dah dapat 90% ni tadi, 90% dengan 100%, dyno rasa dah cantik. So kita pun dah tune kat 60% ni. Cara paling mudah adalah untuk kita interpolate saja sebenarnya, satu persatu lah. Jadi kita tengok 5000 ni kita tak usik, maksudnya fueling dia masih sama. Kolom 5000.5 ni kita interpolate dengan yang 90% ni. Select and then tekan huruf I, dia akan automatic macam tu. So kita akan repeat setiap satu lah. Setiap satu ni kita kena repeat. Tekan interpolate juga. Yang sini pun kita interpolate dengan yang bawah ni sampailah hujung RPM. Settle interpolate, okay, and then tekan enter. So dia akan hantar data dalam ECU. Untuk make sure setting kita ni cantik tadi, kita akan try throttle dekat 70% ni. Tengok macam mana fueling dia. So kita nampak yang ini adalah untuk kolom 70%. Okay. Yang hijau tu pula untuk 80%. So tak jauh beza Jadi mungkin dalam 0.5 point saja dari. Jadi kita dah jimat masa. Dah tak payah nak setting dah untuk 80% dan juga 70%. Kita hanya buat dekat 60%. Dari kita interpolate dengan 90% ni, so automatic kita dapat value untuk 80 dan 70. Tapi even so, kadang-kadang di setengah motor tu kita terpaksa buat minor adjustment juga, sebab ada AFR dia ada sikit tak lurus, tak cantik. So kita akan betulkan lah pada kodem 70 dan 80% tu. Cuma bila dah interpolate, value dia tak jauh lari, so dah tak banyak kerja nak buat. Bila dah settle 60% sampai ke atas, so kita akan try pula dekat 40%. Sebab bawah daripada 60% ni, dia dah jauh beza. Value pada setiap injector pulse width versus RPM versus throttle body ni, TPS ni, dia akan jadi jauh dah gap dia. So kita akan selangkan satu persatu. So contoh sekarang dah 60%, kita try 40% pula, dan kita interpolate between tiga ni, automatic akan dapat yang 50%. Tapi make sure sebelum kita start, kita copy dulu injector pulse width yang dekat 60% ni. Kita akan copy, jadikan dia yang sama pada 50 dan juga 40%. Sekarang kita dah copy. Jadi kita tengok 60% sampai 40% ni sama value dia semua. So kita akan test dekat 40%. Ni dah settle 40% punya fueling dah cantik. Okay, so kita buat benda yang sama tadi, 40% ni cari dia start value dia berubah. Alright, sini kita akan interpolate dengan 60% tadi.
Buat sampai dah hujung. Yang ni adalah AFR dia pada 50%. So kita tengok tak banyak lari. Jadi tadi adjustment langsung Just after kita dah interpolate table tadi ni, after interpolation AFR dia dah cantik sangat dah. So dah tak payah usik dah yang 50% tu. Kita akan fokus dekat 20% ni. Kita buat 20% dan kita interpolate dengan 40 dan seterusnya. Antara kelebihan dyno ni adalah kita boleh lock RPM. Maksudnya kalau kita pulas berapa persen throttle pun dia akan still maintain dekat RPM yang sama. Sebab RPM bawah daripada idling sampai ke 3000 lebih ni usually memang susah sikit nak dapat dia punya aspect ratio. Tapi sebabkan kita ada retarder, dia ibarat brake, dia akan hold RPM. So kita boleh tengok berapa AFR dekat load cell yang kita nak tengok. Okey, pada sekarang ni agak lean dekat sini. So kita boleh adjust. Tengok betul-betul. So kita tengok AFR dia memang okey daripada awal throttle sampai full. Right, spot on dekat 12.5. So motor ni takkan ada masalah semput bila kita cruising low RPM high gear. Contohnya kita tengah bawa pakai gear 5 tapi RPM 3000 lebih. Maksudnya motor ni takkan ada semput lah. Dia akan clear je bawah. Jadi kesimpulan di hari ni, tak semestinya motor yang bila kita full throttle tu dia sedap, shock bawa. Dia sama juga bila 70% throttle, 60% throttle. Sebab kita bukannya hari-hari nak full throttle. Takkan keluar rumah nak full throttle, pergi surau pun nak full throttle, pergi beli roti kat pasar pun nak kena full throttle. So tak logik lah. Jadi bila kita set motor ni, ada banyak faktor yang kita ambil kira. Yang pertama memang power, yang kedua safety, yang ketiga adalah drivability. Maksudnya motor ni tak nak ada semput, tak nak ada orang kata dead spot. Dead spot ni maksudnya ada satu spot yang kita pulas throttle, contohlah 30% ke ataupun 40%, dia tiba-tiba motor tu mendap. Jadi bawa RPM rendah, low gear pun tak ada masalah, high gear pun tak ada masalah. Macam tu lah maksud dia. So overall harap customer puas hati lah dengan hasil motor ni. And thanks for watching guys. Saya akan cuba untuk upload konten-konten yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. And thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.